Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita zahirkan syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana berikan kita peluang untuk bersama pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan keberadaan dan kebersamaan kita pada hari ini mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para pelayar dan juga para pendengar yang kasih sekalian. Insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsikan mengenai satu tajuk berkaitan dengan 4 golongan yang tidak disentuh oleh api neraka. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrum alaihi an-nar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala kullu hayyin layyin qaribin sah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadisnya, iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendakkah kamu aku tunjukkan kepada kamu mereka yang diharamkan neraka baginya? Kata para sahabat, tentu saja wahai Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haram disentuh oleh api neraka bagi orang yang disebut sebagai hayyin, layyin, qarib dan juga sah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak pergi kepada keempat-empat golongan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis tersebut, marilah sama-sama kita telusuri bagaimana neraka itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan juga tempat kediaman. Dan neraka ini digambarkan, panas api neraka ini tidak dapat dibandingkan dengan api yang sering kita temui di dunia. Dan disebut juga, sebuah kepanasan api yang kita guna atas dunia ini adalah 70 kali panas api dunia ini baru menyamai dengan api neraka, sebagaimana dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, narukum hadhihi ma yuqadu banu adam juz'un wahid min 70 juz'an min nari jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api yang dinyalakan oleh ibnu Adam, maknanya kita sebagai manusia pada hari ini atas dunia yang kita guna ni, dari 70 bahagian panasnya api jahanam. Maknanya satu bahagian daripada 70 bahagian. Maknanya itulah kalau kita ambil sehebat-hebat api atas dunia yang boleh membakar, kalau kita kata boleh membakar sebuah rumah, boleh membakar sebuah kampung, sebuah negeri dan sebagainya, kita kumpulkan api yang ada di dunia ni hanyalah menyamai satu juzuk daripada 70 bahagian kekuatan api sebagaimana disebut api neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sebut perik ataupun kita sebut sebagai azab yang api neraka ini, buatkan kalau kita tanya siapa saja pun tidak ada yang bercita-cita untuk ke neraka. Semua bila kita sebut tentang api neraka, semua akan rasa ketakutan. Bahkan tidak sedikit pun yang selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana takut yang sangat luar biasa. Mana di setiap doa kita, di setiap kali apa yang kita hasratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nak tak nak kita akan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjauhkan kita daripada api neraka. Sebagaimana yang doa yang popular selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di ujungnya kita sebut wa qina azabannar. Itulah hasrat kita, maknanya setidak-tidaknya walaupun kita ni tidak mungkin tergolong ke dalam mereka yang layak untuk menduduki syurga Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita balik kepada 4 golongan sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan hayyin, golongan layyin, golongan qarib dan yang akhir sekali golongan sah. Jadi 4 golongan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam golongan tidak akan disentuh oleh api neraka. Mari kita telusuri siapakah yang dikatakan sebagai golongan hayyin. Hayyin ini tuan-tuan dan puan-puan adalah golongan orang yang pertama yang tidak disentuh oleh api neraka. Hayyin ni nak kita faham dengan bahasa yang mudahlah, mereka yang tidak suka
memaki hamun, mereka yang tidak mudah melaknat, dan mereka juga tidak mudah marah. Maknanya kalau kita ada beberapa sifat yang sebagaimana disebut tadi, ataupun kita ni juga seorang jiwa yang mudah simpati, seorang jiwa yang mudah memaafkan dan sebagainya, maka kita juga termasuk ke dalam mereka yang dikatakan sebagai hayyin. Dan kedudukannya disebut dalam hadis lah, golongan pertama yang tidak disentuh oleh api neraka. Maknanya tuan-tuan dan perempuan, marilah sama-sama, setidak-tidaknya kalaulah kita tidak dapat untuk nak kontrol, tak dapat nak mengawal perasaan kita dan sebagainya, cuba-cubalah kita membiasakan diri kita, melazimi diri kita kepada sifat-sifat hayyin. Tak dapat untuk kita nak menahan kemarahan kita, cukuplah dengan kita mudah untuk memaafkan rakan-rakan kita, memaafkan sesama Islam dan sebagainya. Kita pergi kepada golongan yang kedua, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu golongan layyin. Layyin ni tuan-tuan dan perempuan, sangat-sangat kalau kita tanyalah kepada sesiapa pun, sifat layyin ini sangat-sangat disukai oleh manusia. Kenapa? Layyin inilah dalam bermaksud orang yang selalu menginginkan kebaikan antara sesama manusia. Bila dia bercakap, dia akan bercakap dengan bahasa yang sangat lemah lembut. Bila dia berucap, bila dia bertutur dan sebagainya, perkara pertama yang dia akan ambil tahu, perkara pertama yang dia akan ambil berat adalah kata-kata ini tidak akan melukakan hati dan perasaan mereka yang lain. Dan kata-kata ini cukup-cukup berhikmah. Dan kita orang Melayu sangat-sangat beruntung. Kenapa? Kita dibesarkan, kita berada dalam adat yang cukup-cukup baik. Orang Melayu ini bila bercakap banyak menggunakan pantun yang berapi. Orang Melayu juga bila bercerita, kalau kita telusuri zaman nenek moyang kita banyak menggunakan gurindam. Gurindam ni sebenarnya satu info ataupun satu alat komunikasi yang kita nak sebarkan kepada rakan-rakan kita, tapi kita gunakan dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat lunak. Jadi tuan-tuan dan perempuan, marilah kita sama-sama belajar. Kenapa? Dalam satu prinsip komunikasi, kalau kita belajar, kita telusuri dalam Al-Quran, ada 6 prinsip komunikasi, yang mana salah satu daripada 6 prinsip ini Allah SWT sebut sebagai qaulal layyina. Sebagaimana diperintahkan Nabi Musa AS supaya berjumpa dengan Fir'aun, supaya pergi kepada Fir'aun untuk menyampaikan dakwah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, hendaklah kamu berdua pergi kepada Firaun, izhaba ila Firaun. Dan Allah SWT sebut, yang aku suruh pergi jumpa inilah seorang yang sangat-sangat buruk, seorang yang sangat-sangat perilakunya mungkin menyebabkan kamu ini tertewas. Perilakunya seorang yang sangat-sangat bengis, perilakunya seorang yang sangat teruk, sehingga kali disebut perkataan Tagha. Tagha inilah teruk. Dan walaupun sebut-buruk Firaun itu juga, Allah SWT perintahkan juga Nabi Musa dan juga Nabi Harun pergi menyampaikan seruan, pergi berjumpa dengan Firaun, dan dipesan oleh Allah SWT, faqula lahu, kamu berdua hendaklah guna ataupun kata, hendaklah berbicara untuk kata kamu qaul layyina. Faqula qaulal layyina, gunakan perkataan yang lemah lembut, gunakan perkataan yang sopan, perkataan yang lunak didengar, la'allahu yatazakkar, semoga mungkin dengan cara ini dia boleh menerima apa yang kamu nak sebutkan tadi, yatazakkar, maknanya mungkin dia boleh ambil peringatan, dia boleh menyedari kedudukan dia, makna dia insaf, dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, au yakhsha, tidak dia rasa gerun, dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan perempuan, rakan pendengar, itu adalah golongan mereka yang kedua. Saya ulang balik, golongan yang pertama disebut dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan hayyin, dan yang kedua golongan layyin. Kita pergi kepada yang ketiga insya-Allah, iaitu golongan qarib. Qarib ni kalau dalam bahasa mudah, sebenarnya dalam bahasa Melayu kita juga turut mengguna pakai perkataan yang sama. Sebagai contoh kita guna rakan karib, sahabat karib. Jadi qarib inilah sebagaimana dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang akrab, mereka yang ramah diajak bicara, dan mereka yang punya pribadi yang menyenangkan bagi semua masyarakat. Makna kalau kita kata dengan bahasa-bahasa pasarnya, seorang yang mesra alam, masuk dalam mana-mana majlis boleh suka ilih semua orang, keberadaannya, bila bercakap orang sangat suka untuk mendengar, bila dia bergaul dengan mana-mana golongan, semua mereka boleh menerima dengan baik. Makna inilah yang dikatakan sebagai qarib. Ataupun seorang yang menyambung silaturahim dengan kawan, dia jaga hubungan, dengan keluarga dia cukup-cukup jaga, ataupun dengan sahabat-sahabat handai dia berkomunikasi, dia bermuamalah, dia bermujamalah dalam keadaan
semua masyarakat bila mendengar tutur katanya, bila melihat perilakunya, sangat-sangatlah mereka ini seorang yang suka mendekati, dan dia juga seorang yang mudah untuk didekati. Jadi tuan-tuan dan puan, akhir sekali kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut 4 golongan ini, iaitu yang terakhir sekali lah golongan yang disebut sebagai sah. Sah ni kalau kita nak disebut betul-betul untuk kita nak mudah menangkap apa perkataan yang digunakan, sebenarnya adalah sahlun. Sahlun ni dalam bahasa Arab disebut orang yang mudah. Disebut perkataan mudah. Mudah ni lagu mana? Kalau kita tengok dalam bahasa Kelantan kita ni, bila kita nak berkomunikasi dengan orang ni, dengan masyarakat, biasa kita kata orang yang jenis mudah bahasa. Mudah bahasa, mudah apa dia panggil? Mudah kecek kira, mudah nak buat kira, dan dia mudah untuk nak, bila dia minta tolong, dia mudah untuk nak menolong. Ataupun bila ada sesuatu perkara yang berlaku, dia juga alert dengan sekitarnya. Maknanya dia seorang yang, kalau kita nak sebut seorang yang segala-galanya adalah mudah. Kenapa? Orang yang seperti ini adalah sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai teladan, sama ada untuk peribadi, sama ada untuk perilaku, sama ada juga untuk perbuatan, dan juga apa kegiatan yang dilakukan oleh mereka sangat-sangatlah digemari oleh mereka yang siapa saja yang mendampingi orang yang sebagaimana kita sebut sebagai sah. Dan yang terlebih penting pada hari ini kita nak sebut, kalaulah kita merasa sulit, kita rasa susah untuk kita nak praktikkan keempat-empat golongan, untuk kita nak ambil adaptasi dalam kehidupan kita, nak jadikan dia sebahagian daripada sejarah kehidupan kita, ataupun nak jadikan sebahagian daripada sifat kita, cukuplah kita ambil mana-mana bahagian yang dirasakan dekat, dirasakan mudah. Dan saya nak tinggalkan pesanan sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kamu untuk mengejar keampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan syurga yang luas ialah seluas langit dan bumi, dan disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan kepada mereka yang bertakwa. Dan golongan yang mereka yang dikatakan bertakwa ialah golongan yang memperhatikan 4 sifat, iaitu yang pertamanya allazina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang membelanjakan hartanya, mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan susah dan juga senang. Wal kaziminal ghaiz, orang yang boleh menahan emosi, menahan marahnya. Wal afina 'anil nas, seorang yang pemaaf, yang boleh memaafkan manusia yang lain. Dan akhir sekali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala suka juga kepada golongan orang yang memperelokkan sesuatu yang dah baik. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah berdasarkan 4 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 golongan yang tidak disentuh oleh api neraka, dan kita ambil juga 4 golongan yang sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang terdiri daripada yang selayaknya dikatakan sebagai seorang yang bertakwa. Agar sama-sama kita mempraktikkan setidak-tidaknya salah satu daripada apa yang kita sebut, apa yang kita dengar pada hari ini. Dan yang terlebih baik juga pada hari ini, apa yang kita dengar sama-samalah kita sebarkan kepada sahabat kita di luar sana, dan kita sama-sama ambil manfaat supayanya kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut Allah Subhanahu wa taala, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita ini menjadi salah satu daripada amalan yang akan dikira di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membuktikan kita pada hari ini, kebersamaan kita pada hari ini untuk nak mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.